Lebih 1.1 bilion ringgit diperuntukkan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW kepada Sabah setiap tahun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini menjadikan Sabah sebagai negeri menerima peruntukan tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Peruntukan tersebut bagi memperkasa pembangunan luar bandar di negeri ini. Tahun ini, inisiatif itu meliputi 317 projek pembangunan termasuk pembinaan jalan raya, bekalan air bersih dan pembangunan ekonomi setempat. Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri KKDW berucap merasmikan majlis penutupan Konvensyen Pemerkasaan Kepimpinan Luar Bandar Madani 2025 di Kota Kinabalu. Beliau juga berkata jawatan kuasa Komuniti Desa Madani JKDM bukan instrumen politik, sebaliknya barisan hadapan dalam membasmi kemiskinan tegar serta memacu pembangunan sosioekonomi di kawasan luar bandar. Setakat ini 2,302 anggota JKDM telah dilantik di Sabah. Matlamat pembangunan seimbang buat penduduk luar bandar, Mini Dewan Kampung Gusi Ulu Sugut Ranau, infrastruktur terbaru yang memberi manfaat sosioekonomi kepada penduduk setempat. Ini saya harap dapat memanfaatkan semua penduduk di sini sebab kita ada belerang yang terdahulu tidak cukup untuk bukan saja mesyuarat bagi mereka, tapi kalau mereka mengadakan acara-acara riadah ataupun acara di kampung tidak mencukupi bagi di seluruh kampung ini. Dato' Joakim bercakap kepada pemberita RTM selepas merasmikan Mini Dewan Kampung Gusi Ulu Sugut di Ranau. Mini Dewan ini juga memberi manfaat kepada sekolah berhampiran selain para belia menjalankan aktiviti. Itulah itu. Kenapa penduduk di sini betul-betul hari ini gembira karena dewan yang mereka inginkan beberapa tahun ini sudah terbina di sini. Walaupun dalam pikiran mereka mungkin tidak dapat dibina. Kampung Gusi Ulu Sugut merupakan kampung terpencil dalam Dun Kundasang, iaitu bersempadan dengan daerah Beluran. Terdahulu dalam program berasingan, Dato' Joakim menyantuni belia Kampung Gusi Ulu Sugut merasmikan pelepasan pertandingan motosikal lasak di kampung itu. Sektor pelancongan berasaskan komuniti kian mendapat sambutan. Susulan itu, belia luar bandar digesa menguasai bahasa Inggeris untuk merebut peluang dalam bidang tersebut. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Johnston Bangkuai dalam satu kenyataan berkata, kawasan luar bandar seperti Kiulu kini menerima lebih ramai pelawat. Sekaligus membuka peluang kepada belia tempatan untuk menjadi pemandu pelancong. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah berkata, Kiulu juga semakin berkembang sebagai destinasi kem musim panas bagi pelajar antarabangsa. Ia menjadikan kepentingan komunikasi dalam bahasa Inggeris lebih penting untuk generasi muda. Tegasnya, penguasaan bahasa tersebut juga penting dalam membina asas kokoh bagi merebut peluang pekerjaan dan kemajuan kerjaya pada masa hadapan. Membangun Ummah Madani diangkat sebagai tema sambutan Mahal Hijrah 1447 Hijrah peringkat negeri Sabah tahun ini. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Jumain Abdul Ghani berkata, sambutan tersebut bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya memberi penekanan kepada usaha membentuk masyarakat Islam yang progresif, berilmu dan bersatu padu. Antara pengisian utama termasuk ceramah agama oleh penceramah terkenal Datuk Kazim Ilyas serta penyampaian anugerah khas kepada individu, masjid, surau, agensi dan institusi Islam yang cermelang dalam pengurusan serta sumbangan masyarakat. Majlis doa selamat serta bacaan doa akhir dan awal tahun hijrah akan diadakan pada malam esok di Masjid Negeri sebagai pembuka tirai sambutan. Acara kemuncak berlangsung Jumaat ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mana-mana yang ada di sekitar Kota Kinabalu ini kita sama-sama jemput hadir di Masjid Negeri dan juga SICC untuk meramaikan lagi sambutan ini pada tahun ini.
Datuk Jumain menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Kami Ba ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Lebih 3,000 orang dijangka memeriahkan sambutan yang akan diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Industri perkayuan perlu mengadaptasi pendekatan lebih mampan dan inovatif sekaligus mencapai sasaran RM28 bilion bagi pasaran ekspor dan RM20 bilion pasaran domestik seperti digariskan dalam Dasar Agri-Komoditi Negara DAKN. Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB Saiful Bahri Saleh berkata, pembangunan modal insan menjadi strategi utama bagi meloncarkan daya saing industri perkayuan negara ke peringkat global. Melalui Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu WISDAK, lebih 13,000 peserta dilatih melibatkan belia dan pemain industri. Beliau berucap merasmikan Majlis Apresiasi WISDAK Sabah di Sepanggar Kota Kinabalu. Seramai 14 pelatih Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 2 dalam bidang operasi pembuatan perabot menamatkan pengajian mereka. Lebih 2,000 peluang pekerjaan disediakan. Karnival Kejayaan Mara Borneo Chapter Sabah 2025 mendapat sambutan lebih 500 pencari kerja di sekitar Kota Kinabalu. Wartawan Fadi Isyak ada perkongsiannya. Hadir dengan harapan mendapat pekerjaan bersesuaian. Para pengunjung akui karnival ini antara platform terbaik, namun kekal mencabar kerana banyak persaingan. Cabaran besar mungkin dari segi peluang saingan, sebab bukan saya satu orang saja yang mencari kerja lah untuk pada masa ini, sebab saya tengok banyak juga keluaran-keluaran daripada SPM, diploma degree. So saingan tu dia tidak kira daripada pendidikan, dia also cari saingan daripada pengalaman. Kebanyakannya diorang mau cari yang ada pengalaman lah, banyak pengalaman. Mostly cabaran itulah sebab dia banyak saingan kan. Ada orang yang sudah ada pengalaman 2 tahun, 3 tahun macam tu. Kalau yang just ada diploma saja, itu yang susah lah untuk masuk. Saya baru mau cek kerja ni sebab saya baru graduate dari Toulouse Business School, France. Bagi saya cabaran terbesar untuk saya adalah untuk mencari apa-apa pekerjaan dan majikan yang boleh memenuhi saya punya minat dan juga kemahiran saya dalam bidang manajemen dan bisnes lah. Penganjuran karnival oleh Majlis Amanah Rakyat Mara dengan kerjasama Perkeso ini mendapat penyertaan 28 buah agensi kerajaan dan swasta. Kriteria-kriterianya adalah mereka ni sebenarnya sanggup untuk bekerja jauh di pedalaman sebab projek SSR2 ni adalah projek baru, jalan yang terletak dalam hutan sana, tinggalkan keluarga jauh-jauh dan ambil pengalaman dan peluang untuk belajar bidang-bidang baru. Kami memang mengalu-alukan kerana kami memang berminat memberikan peluang untuk mereka yang baru habis belajar, yang mempunyai background yang kami perlukan. Kriteria yang kami perlukan tidak juga banyak actually. Kami memerlukan mereka yang mesra pelanggan, yang mempunyai potensi. Sabah merupakan salah satu negeri yang mencatatkan kadar pengangguran belia tertinggi di Malaysia. Sebanyak 7.7% direkodkan dengan lebih 170,000 penganggur adalah dalam kalangan belia. Ini sebenarnya adalah inisiatif MARA yang mana untuk membantu komuniti-komuniti negeri dan juga rakyat Malaysia untuk mengurangkan kadar pengangguran. Sasaran utama kita buka kepada graduan, pelajar-pelajar tahun akhir IPTA, IPTS dan kemudian ada juga kepada pencari-pencari kerja yang mana terkesan daripada masalah ekonomi dibuang kerja juga kita menawarkanlah. Dan peringkat pekerjaan tu kita bermula pada lepasan SPM, CJ, diploma dan juga ijazah. Bagi ramai pencari kerja di sini, inilah langkah pertama untuk mengubah nasib. Bukan mudah, tapi peluang yang ada harus digenggam demi masa depan yang lebih cerah. Fadli Ishak, RTM. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bung Mawin. Malaysia Madani, rakyat disantuni.